Didik TV KPM. Baik, terima kasih kerana masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas Sains Tambahan bersama dengan Cikgu Nizan. Okey Cikgu. Okey, Fan. Kita dah banyak belajar nampaknya kita pada tukar baju balik. Okey. Macam awal tadi. Jadi untuk segmen kali mungkin kita akan relax sikit kan. Relax mungkin sikit, Fan. sedikit perkongsian ilmu, santai-santai aja. Jadi untuk segmen kali ni Cikgu, apa pula perkongsian ilmu? Okey, perkongsian kita dah jalankan pelbagai eksperimen tadi. Okey, kita nak kaitkan dengan kehidupan harian. Apa-apa sekarang ni banyak benda pembelajarannya dikaitkan dengan isu semasa, dikaitkan dengan kehidupan harian supaya murid-murid kita lebih tahu apa yang dilakukan pada harian dia. Bukan ada teori kaitan sahaja. bukan teori saja. Ada kaitan tak dengan apa yang dia pelajari di dalam bilik belajar. Okey, Okey. kita tengok Irfan. Ya, tadi kita jalankan proses elektrolisis. Okey, apa kaitannya dengan kehidupan harian? Macam mana tu? Okey, macam mana tu? Okey, yang pertama kalau kita tengok di sini, okey, ada 3 aplikasi sel elektrolitik kita ambil dalam industri. Baik. Okey, dalam industri, kebanyakan dalam industri lah kita ambil. Kalau di rumah nanti, susah pula nak ambil bahan kimia. apa Betul. semua. Tapi Tak yang ada tu kita buat nampak, sebab di sekeliling kita tu, contoh yang pertamanya adalah pengekstrakan logam. Okey, pengekstrakan logam. Yang kedua adalah penulenan logam. Dan yang ketiga adalah penyaduran logam. Di sini kalau kita tengok tu penyaduran logam, dia punya situasinya ada di rumah. Contohnya bagaimana kita nak elakkan sudu berkarat. Okey, bagaimana kita nak elakkan kita punya kunci berkarat. Okey, dia punya situasi-situasi yang biasa. Okey, kita tengok dulu Irfan. Yang pertama yang lebih besarnya adalah pengekstrakan logam. Okey, di mana yang ni logam yang reaktif dia terletak pada kedudukan lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Maka cara kita nak dapat dia adalah kita ekstrak dia daripada bijihnya melalui proses elektrolisis. Yang kita buat tadi itulah. Yang kita buat tadi itu salah satulah. Okey, yang ni kita akan nampaklah di situ di mana dia ada anodnya, dia ada katot macam biasa. Dan diguna bijihnya, diguna campuran leburan aluminium oksida dan juga kriolik. Okey, Dan hasilnya adalah kita nak dapatkan aluminium lebur di bahagian bawah. Okey, so kita guna lapisan logam sebagai katot lah. Okey, yang tu hasilnya. Okey, hasil yang kedua. Okey, kita punya aplikasi yang kedua adalah penulenan logam. Di mana kita nak dapatkan logam yang tulen. Logam tak tulen kita buat proses penulenan logam untuk kita dapatkan logam tulen di mana di anode kita letak logam tak tulen dan di katot kita sambungkan pada logam tulen. Maka dia akan berlakulah proses enapan pada katot di mana kuprum tulen. Di situ contoh yang saya bagi situ adalah bagaimana kita nak tulenkan logam kuprum daripada kuprum tidak tulen. So kuprum tidak tulen kita letak pada anode dan kuprum tulen kita letak pada katot. Okey, di mana anode dan katot. Kadang-kadang fikir macam mana cikgu nak tahu anode atau nak tahu katot? Kan? Okey, yang tu dia ada bukan rahsia lah. Tapi kalau kita tengok tu macam rahsia. Kita tengok pada terminal bateri. Baik. Dia ada satu panjang, satu pendek. Simbol dia. Yang panjang tu adalah terminal positif. Baik. Yang pendek tu adalah terminal negatif. Kalau dalam gambar yang kita tengok pada skrin kita tu, dah saya catatkan di situ ada positif dan juga ada negatif. Tetapi kalau dalam soalan, jangan kita ingat kita letak. Ada setengah tak letak sebab dia nak tanya. Yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Yang tu saya kata rahsianya kita tengok pada palang dia. Panjang dan juga pendek. Dan yang tu menunjukkan kalau satu panjang, satu pendek itu adalah satu sel kering. Kalau ada 1, 2, 3, 3 sel kering. Kalau kita kata soalan kita nak uji murid kita, berapa sel kering yang digunakan? Maka dia bilang pasangan dia. Kalau di sini berapa Irfan? 3 lah. Betul Irfan. Bagus saya nak tanya Irfan tunggu jawab. Mungkin dalam kepala Sebab Irfan tengok gambar aja tu kita ada Irfan 3. tengah meneliti. Ya betul Macam mana Irfan. gambar Kita tu? ada 3. 3 sel kering. Tapi nilainya tu terpulang. Ada yang kita guna 1.5 satu sel. Ada yang mungkin kita guna besar lagi 9 volt. Biasa. Apa perbezaannya cikgu? Kalau kita pakai besar lagi apa besar lagi dia punya proses dia lagi laju. Prosesnya lagi laju. Ya, sebabnya tenaga elektrik yang dibekalkan tu akan menghasilkan tenaga kimia dalam tu. Baik. Okey, Irfan. Dan seterusnya adalah proses dinamakan penyaduran logam. Okey, penyaduran logam kita panggil biasa logam sadur. Iaitu yang orang panggil bahasa yang biasa. Okey, di mana proses ni adalah untuk menyalut permukaan logam dengan suatu lapisan logam lain secara sekata. Okey, contoh yang diberi di situ bagaimana kita nak
salut ataupun kita nak saldo kuprum Okey. pada sudu. Di mana kalau sudu kita letak kat mana tu Ifan? Negatif atau positif? Anode atau Kita katot? punya sudut letak di bahagian negatif. Negatif adalah Katot. Okey, positif adalah anode. Di mana kuprum dia akan bebaskan elektron dan elektron dia akan menerima minta maaf, ion yang berada dalam logam tu akan menerima elektron yang dibebaskan tadi. Baik. Akan dia menghasilkan logam kuprum, membentuk logam kuprum dan akan terenak pada sudu tadilah. Maka kita guna yang ni, kita guna arus yang perlahan. Okey. Di Kenapa situ, perlahan, cikgu? Okey. Sekejap Irfan, saya jawab sekejap lagi. Okey, boleh. Okey, Cikgu cuma teruskan sebab dulu. Irfan terlalu laju, cuma saya nak masuknya kenapa perlahan tu. Okey, dia ada rheostat di situ. Okey, Rheostat tujuannya adalah untuk mengawal arus yang mengalir. Kenapa kita guna arus Yang kecil. Okey, bagus saya boleh jawab lah. Boleh, silakan, cikgu. Irfan mesti tak sabar je nak tanya. Okey, tak apa Irfan, tak kisah saya tak marah. Tak baik kena marah, Takutnya Irfan. nak kena marah ni. Tak. Okey, kenapa kecil? Kenapa Sebab kecil kalau arus? kita guna arus yang besar tadi, contohnya kita guna bateri tu dah banyak lah, maka arus yang kita bagi sepenuhnya contoh. Mungkin dia punya penyaduran tu tidak sekata. Bila kita guna arus yang kecil, dia akan guna sikit slow, perlahan. Yang tadi saya kata kalau kita guna nilai watan yang tinggi, dia punya tindak balas dia laju, tindak balas dia tinggi. Okey, laju tinggi samalah bahasa kan, bahasa dia. Maka kita guna arus yang kecil. Maka bila guna arus yang kecil, and then dia punya tindak balas tu dia perlahan, and then dia punya tu jadi sekata, jadi cantik lah. Kalau tak, burak sudu kita. Ya betul. Kan? Kadang sudu tu dia tompok situ, tompok sini, terlampau laju kan. Terlampau laju. Dan semasa eksperimen tu kita kena pusing-pusing sikit dia supaya dia cantik, sekata cantik lah. Dan kita kena gunakan rheostat itu semua untuk benda mengawal. kita nak nampak yang cantik. Betul. Faham. Faham. Okey, itulah dia perkongsian cikgu mengenai aplikasi sel elektrolitik dalam industri yang sememangnya kita tahu sebab ada dalam kehidupan seharian kita, tapi betul, mungkin kita tak tahu dengan jelas. Tapi itulah penjelasan dari cikgu untuk hari ini. Baiklah cikgu, sepanjang 1 jam ini banyak yang sudah dikongsikan. Apa kata cikgu berikan sedikit rumusan? Silakan cikgu. Okey, rumusan yang pertamanya macam biasalah kalau kita jalankan eksperimen, apa-apa langkah berjaga-jaga tu perlu kita titik beratkan. Okey, yang kedua kadang kita tengok macam tadilah, kita tengok terminal, silap apa semua sebelum kita nak ambil bacaan apa-apa, kita pastikan semua dah ready, okey cantik, baru kita on kita punya eksperimen kita. Kalau tak nanti bila kita biar tak tengok litar kita ni lengkap ke tidak. Tiba-tiba kita tengok tak jadi eksperimen. Okey, itulah. Baik, itulah rumusan cikgu. Yang paling penting kita kena lihat dulu sebelum melakukan eksperimen, kita kena pastikan semuanya dalam keadaan yang betul dan lengkap. Baik cikgu. Jadi sebagai murid cikgu hari ini, saya nak tanya cikgu lah, bagaimana prestasi keseluruhan saya? Okey, prestasi Ifan ni macam biasa. Macam biasa? Macam mana tu? Macam biasa macam mana? Sentiasa agresif, terlebih advance. Okey, maka saya boleh bagi seorang Ifan, yang seorang tahu. yang sentiasa nak nak lakukan segera. Betul. Yang tu maka saya bagilah 5. Itu dikira cemerlang ke macam mana cikgu? Cemerlang lah, 5 daripada 5. 5 daripada 5 bintang. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak. Dan mungkin rakan-rakan saya yang berada di rumah nak tahu bagaimana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan di mana? Okey, kebanyakan latihannya kita masukkan dalam portal KPM iaitu Sumberku. Okey. So Itu ada apa cikgu? Di situ adalah nota, latihan dan juga yang berkaitan dengan pembelajaran kita lah, sains tambahan. Baik, untuk hari ini dan juga yang sebelum-sebelum ni ataupun yang akan datang mungkin ada. Betul tu yang paling InsyaAllah. penting, rujuk di portal Sumberku. Baiklah, terima kasih lagi sekali Cikgu Nizan kerana datang jauh dari Terengganu mengajar kita mengenai sains tambahan dan diharapkan segala ilmu yang dikongsikan ini memberi manfaat kepada semua calon-calon SPM yang akan ambil SPM tak lama lagi kan. Baiklah, kalau begitu kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye.